Selamat datang yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Jafni bin Haji Mat Syukur, Pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Naib Pengerusi Badan Kebajikan, Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum, guru-guru serta barisan AJK Badan Kebajikan ke Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Agama Taman Kota Kulai tahun 2021 secara atas talian. Untuk makluman, Sekolah Agama Taman Kota Kulai telah menerima 3 orang guru baru, iaitu seorang guru lelaki dan 2 orang guru perempuan. Mereka telah melapor diri pada hari semalam 18 Oktober 2021. Selamat datang diucapkan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Jafni bin Haji Mat Syukur, Pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Yang dihormati Puan Hajah Nur Alisa Lawati binti Ali, Naib Pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Yang dihormati Ustaz Mazlan bin Mat Nur, Guru Besar Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Yang dikasihi Ustazah Siti Sa'diah binti Husin, Guru Penolong Kanan 1, Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Yang berusaha Ustazah Zanariah binti Abdullah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dikasihi Ustazah Rashidah binti Ani, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum, guru-guru serta AJK Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai sekalian. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita dipertemukan dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Agama Taman Kota Kulai tahun 2021 secara atas talian. Tema pada tahun ini ialah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Semoga kehadiran hadirin dan hadirat dirahmati Allah. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan ini, majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Azim bin Uthman untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن
الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini bersempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Agama Taman Kota Kulai, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurniaan nikmatmu yang tidak terhingga. Allahumma antal hasibul jalil. Sesungguhnya di tanganmu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justeru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami itu sebagai amal soleh yang engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasulmu dalam kehidupan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Iringilah bersama detik-detik perpisahan kami nanti dengan keazaman dan komitmen serta dengan iltizam dan istiqamah untuk terus menabur budi dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami rezeki yang halal berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia mahupun di akhirat. Allahumma ji'al jam'ana haza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqan ma'suman wa la taj'al lillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ghfir lana zunubana wa li ikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'ala fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azim bin Uthman atas bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis yang berlangsung secara atas talian ini akan terus terpancar keberkatan dari Ilahi. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Penceramah Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Sajiman Al-Hafiz. Majlis diteruskan pada pagi ini dengan ucapan aluan. Dengan ini, majlis mempersilakan Datuk Haji Muhammad Jafni bin Haji Mat Syukur
Pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah pengacara majlis. Boleh dengar suara saya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Ustaz Mazlan bin Makno selaku Guru Besar Sekolah Agama Taman Kota Kulai, penceramah yang dijemput khas sahabat saya Ustaz Muhammad Ismail bin Sajiman Al-Hafiz. Khabar Ustaz. Naib Pengerusi BKS Puan Najah Nur Asila Wati binti Ali serta barisan AJK. Yang dihormati Guru Penolong Kanan JPK, Ustaz Ustazah, yang dihormati para asatizah yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya dapat saya bersama dengan warga Sekolah Agama Taman Kota Kulai pada pagi ini sempena majlis sambutan Maulidin Rasul 1443 Hijrah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah berusaha bertukus lumus menjayakan majlis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua kerana sudi hadir dalam majlis sambutan Maulidin Rasul peringkat Sekolah Agama Taman Kota Kulai secara atas talian atau Google. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, setiap tahun pihak sekolah mengadakan majlis sambutan Maulidin Rasul untuk memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Melalui majlis ini, pihak sekolah berharap kita semua dapat mengingati perjuangan Nabi kita Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Rasulullah SAW telah menjadi contoh kepada kehidupan sebenar seorang Muslim. Sifat-sifat kenabian baginda iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah perlu menjadi contoh dan teladan kepada semua umat Islam. Pada sambutan kali ini, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana sifat dan kepribadian Rasulullah SAW boleh memberi kekuatan kepada kita untuk memperbaiki diri bagi menyahut cabaran pendidikan pada alaf baru. Kita perlu mengembalikan penghormatan dunia kepada umat Islam dengan menguasai ilmu duniawi dan ukhrawi. Sehubungan dengan itu, kita perlu menjadi seorang yang intelek serta menjadi sumber rujukan pada semua cabang ilmu yang pernah umat Islam lakukan pada suatu ketika dulu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita perlu sentiasa amanah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim. Tuntutlah ilmu dan sebarkanlah ilmu itu dengan penuh ikhlas dan rasa tanggungjawab untuk mencari keredaan Allah SWT. Hal yang demikian kerana kita semua juga yang bakal mengangkat martabat bangsa ini di mata dunia dan di masa depan. Pada sambutan Maulidin Rasul kali ini, marilah kita sama-sama menginsafi diri serta merenung untuk memperbaiki diri untuk menjadi ummah yang terbaik sejajar dengan tema sambutan Maulidin Rasul kita tahun ini, Manhaj Rabbani atau ummah berkualiti. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebagai pengakhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini pada hari ini. Semoga kita mendapat
syafaat Nabi Muhammad SAW atas usaha kita yang kecil ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan Datuk Haji Muhammad Jafni bin Haji Mat Syukur, Pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Majlis mengucapkan terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan guru besar. Dengan ini, majlis mempersilakan Ustaz Mazlan bin Mat Nur, Guru Besar Sekolah Agama Taman Kota Kulai, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadhurru ma'asmi syai'un fi ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatil lima sabaq wan nasri haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midaril azim. Allahumma sholli salatan kamilah wa salim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil khawaij wa tunalu bihi ghagaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Haji Ismail bin Sajiman Al-Hafiz, Naib Kadi Don Bukit Permai, penceramah jemputan pada pagi ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan. Seterusnya menyampaikan tazkirah Maulidur Rasul kepada guru-guru dan ahli jawatankuasa Badan Kebajikan Sekolah. Yang berusaha Datuk Haji Muhammad Jafni bin Haji Muhammad Syukur, Pengurusi Badan Kebajikan Sekolah beserta ahli jawatankuasanya. Yang dihormati barisan guru penolong kanan, guru-guru dan kaki tangan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah perkenannya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah bersamaan 19 Oktober tahun 2021 Masihi. Tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur, khususnya unit co-kurikulum Sekolah Agama Taman Kota Kulai, dapat merancang bersama ahli jawatankuasanya bagi merealisasikan majlis ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Program ini diadakan dengan anjuran bersama di antara pihak sekolah dan pihak Badan Kebajikan Sekolah. Program seumpama ini diadakan juga sebagai medium untuk meningkatkan kefahaman agama seluruh warga Sekolah Agama Taman Kota Kulai, sama ada di kalangan guru-gurunya, bahkan ahli jawatankuasa Badan Kebajikan. Selain menjana kecintaan terhadap junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Setiap tahun kita memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah, anugerah dan sebagainya. Tapi kali ini kita tidak dapat menyambut dalam situasi sebegitu disebabkan pandemik yang melanda dunia, yang mana kerajaan Malaysia telah menetapkan syarat SOP kesihatan yang perlu dilaksanakan dan menjadi keutamaan bagi kemaslahatan kesihatan ummah. Membesarkan Maulidur Rasul samalah seperti kita membesarkan Islam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama simbol bagi agama Islam. Saya memetik ungkapan Imam Mutawali Syahrawi yang telah menulis di dalam kitab beliau Ma'idat Al-Fiqh ke surat 295. Jika setiap kejadian yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira, malahan semua bintang pun bergembira, dan semua malaikat pun bergembira, dan semua jin Islam bergembira di atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelahiran dan perutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nikmat dan rahmat kepada seluruh alam. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidaklah kamu utuskan engkau, iaitu Muhammad, melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Justru itu, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar untuk sentiasa mengenang perjuangan baginda dalam menyebarkan dakwah Islam. Hasil perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan sahabat-sahabat baginda, maka kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Mutakhir ini kita dikejutkan dengan isu cobaan menjatuhkan nama baik institusi agama kerana penularan aliran pemikiran liberal menggunakan kaedah rasional dan logik akal. Serangan maupun tuduhan ini membuktikan ada agenda daripada pihak tertentu yang cuba mewujudkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan institusi agama melaksanakan tanggungjawab mereka. Umat Islam hari ini juga turut berselisih pendapat di dalam perkara membabitkan khilaf dan ajaran yang bertentangan dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bukan sahaja akan membinasa kefahaman umat Islam terhadap agama sendiri, malah pemikiran dan perpecahan boleh berlaku dalam kalangan masyarakat jika ia tidak diatasi dengan segera. Perkara ini amat mendukacitakan. Usaha pihak kerajaan menerapkan budaya Islam dalam segenap lapisan masyarakat tidak wajar dipandang kecil, kerana kefahaman masyarakat terhadap agama Islam pada hari ini sudah jauh berubah berbanding di awal proses Islamisasi di negara ini. Saya mengharapkan agar semua pihak berusaha membantu memperbaiki segala kelemahan ini, bukan mempertikaikan kewibawaan, peranan dan sumbangan agama di dalam konteks negara kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua digolongkan di dalam golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk memasuki syurga Allah sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, memasuklah dia ke dalam syurga. Barang siapa yang mengingkariku,
maka sesungguhnya dia enggan masuk ke dalam syurga. Akhir kalam, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua jawatankuasa yang terlibat dan juga pihak-pihak yang memberikan sumbangan bagi menjayakan majlis ini, khususnya Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Terima kasih kepada Datuk dan juga ahli jawatankuasa kerana memberi kepercayaan dan kerjasama yang baik kepada pihak sekolah. Terima kasih juga kepada Al-Fadil Tuan Haji Ismail bin Sajiman Al-Hafiz, Naib Kadi Don Bukit Permai, kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini dan dapat melapangkan masa seterusnya memberikan tazkirah pada hari kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha murid ini dapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan majlis ini pada pagi ini dirahmati dan perpisahan kita selepas ini dilindungi jua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan Ustaz Mazlan bin Muhammad Nur, Guru Besar Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Majlis mengucapkan terima kasih. Majlis diteruskan dengan tayangan video persembahan syarahan pendek yang disampaikan oleh adik Alia Suraya binti Muhammad Ali yang bertajuk Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana suara ni? Tak ada suara ni. Videonya tak dibuka suara ni. Assalamualaikum. Maaf, ada masalah teknikal sekejap. Izinkan Ustazah Ummu untuk ulang semula sekejap.
Maaf, ada masalah teknikal. Kini tibalah masa yang dinantikan, iaitu ceramah sempena Maulidur Rasul. Ceramah ini akan disampaikan oleh penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Satiman Al-Hafiz. Sebelum memulakan ceramah, saya sebutkan biodata penceramah. Nama penceramah Ustaz Haji Ismail bin Satiman Al-Hafiz. Jawatan Naib Kadi Daerah Kulai. Kelulusan Ijazah Darul Mustafa Lid Dirasal Islamiyah Hadramaut Yaman. Berasal dari Keluang Johor. Status telah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata. Majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Satiman Al-Hafiz untuk memberikan ceramah. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan lagi dihormati sahabat saya selaku penasihat kepada saya dalam banyak perkara, khususnya dalam bidang kepimpinan dan juga perniagaan, yang dimuliakan lagi dihormati iaitu Datuk Haji Muhammad Jafni bin Muhammad Syukur selaku pengurusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana sudi menjemput saya yang tidak mempunyai ilmu ini, tapi kita sama-sama untuk bermuzakarah pada pagi yang penuh keberkatan ini. Tidak lupa juga kepada Al-Fadil Ustaz Mazlan bin Muhammad Nur yang merupakan Guru Besar Sekolah Agama Taman Kota Kulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kerana menjemput saya barisan timbalan pengurusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Kota Kulai, barisan AJK, barisan Guru Penolong Kanan 1, Guru Penolong Kanan 2, Ustaz-Ustaz, Ustazah, tuan-tuan, puan-puan. Kita punya Ustaz Imran pun ada bersama dengan kita rasanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tidak lupa juga kepada puan pengurusi majlis yang sangat teratur susun katanya, subhanallah. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Agama Kota Kulai kerana mempunyai pengurusi majlis yang sebegini hebat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah,
Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Kita Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah tak lama lagi, insyaAllah sedikit demi sedikit kita sama-sama doa, kita dah boleh mengadakan majlis seperti ini. Bukan sahaja secara virtual, bahkan secara live ataupun secara bersemuka insyaAllah pada masa-masa yang terdekat ini insyaAllah. Semalam pun kita tengok Datuk Muhammad Jafni bersama dengan Barisan Kepimpinan Daerah di Masjid Bandar Putra. Jadi ini satu momen-momen yang sebenarnya sangat bahagia, sangat dirindui oleh kita. Dan pada satu masa kita pernah mengalami satu situasi yang mana kita tak pernah terfikir pun bahawasanya kita akan kembali kepada keadaan sedia kala. Seolah-olah dunia sudah gelap. Kalau kita lalu sekolah, kesian tengok sekolah. Saya kadang-kadang dengan orang rumah kalau lalu sekolah tu, baik sekolah kebangsaan, khususnya sekolah agama, sebab kita fikirkan dengan anasir ataupun cabaran anak-anak muda sekarang mengharungi zaman yang mereka lalui. Subhanallah, kalaulah perkara ini tak dapat diselesaikan dengan segera yang mungkin, kemungkinan anak-anak kita, anak-anak didik kita akan semakin jauh dan semakin jauh dihanyutkan oleh bahtera ujian fitnah akhir zaman ini. Saya Alhamdulillah nampak bibit-bibit kegembiraan di situ. Dah mula dah kita dapat, saya tengok ustazah pun, cikgu-cikgu pun dah mula kembali ke sekolah, buat persediaan dan sebagainya. Dah mula ada arahan bakal diteruskan pendidikan secara bersemuka. Jadi tahniah saya ucapkan khususnya kepada ustaz dan ustazah dan juga barisan AJK yang mana sentiasa bertungkus lumus sebenarnya dalam memperjuangkan nasib anak bangsa kita, anak didik kita. Dan percaya dan yakin dan percayalah tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustazah yang ada di hadapan saya ini, yang hebat, yang sangat hebat di hadapan saya ini, bahawasanya sesungguhnya setiap usaha anda, setiap susah payah anda, saya faham nak mula balik musim persekolahan secara bersemuka banyak sangat ujian. Sebab mungkin walaupun saya tak sempat berada dalam ujian musim pandemik, dan saya juga adalah pernah sebahagian daripada anda semua pernah berada di sekolah, pernah mengajar, dan ada juga sahabat-sahabat saya lihat masih ada meneruskan perjuangan dalam menyebarkan dakwah, berkhidmat untuk masyarakat. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan. Saya tak dapat nak sebut sebab saya tak dapat nak tengok skrin semua, tetapi tahniah saya ucapkan kerana anda insan yang hebat. Seperti Ustazah Ummu juga antara orang yang mana bila saya nak keluar dia masuk, dan ramai lagi sahabat-sahabat saya sebenarnya. Dan sesungguhnya memang sejujurnya perjuangan dalam sekolah agama ini dia memerlukan jihad yang sangat besar. Dan sesungguhnya tuan-tuan, puan-puan, para asatidz sekalian, ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga sangatlah besar. Jadi tuan-tuan teruskan istiqamah insya-Allah, niat, betulkan niat kita berjihad untuk jalan Allah. Sebab saya faham dalam kita mengajar ini gaji kita taklah sebesar seperti mana di sekolah SK ataupun sekolah SMAK. Tetapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan saya nak kata cikgu sekolah SK gaji pahala tak besar, tetapi tuan-tuan dengan pengorbanan yang anda lakukan, dengan keikhlasan yang anda ada, dan khususnya anda semua adalah pejuang dalam agama Allah, dalam menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah barangkalilah termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah golongan-golongan yang mana mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan sudah barangkalilah apa yang kita buat pada hari ini, apakah pengajaran yang kita lakukan pada hari ini, semuanya berkait rapat dengan Al-Quran. Dan insya-Allah anda semua adalah golongan yang terbaik di dunia. Sebab apa? Nabi yang bagi tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tak pernah bercakap seperti mana macam kita. Nabi tak cakap ikut nafsu. Nabi tak cakap ikut perasaan. Nabi tak cakap ikut keinginan. Tetapi Nabi SAW bersabda dan berkata-kata
hanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah usaha kita ini Allah Taala berkati. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ustaz ustazah semua, sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa depan anda semua. Sebab depan saya ni orang-orang hebat sebenarnya. Ada juga bekas bos-bos saya di hadapan saya, dan sudah barangkali lah ustaz-ustazah semua sudah berada dalam landasan yang betul. Landasan yang mana menyebarkan dakwah, sentiasa menunjukkan kepada kebaikan. Jadi tuan-tuan puan-puan ustaz-ustazah semua, sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa, cuma hari ini niat saya bukanlah untuk mengajar, bukan untuk berceramah sangat, tetapi just untuk berkongsi, just untuk sebagai wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatilah, sesungguhnya ingat mengingati itu adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi anggaplah saya ini berkata-kata sebagai bukan penasihat, bukan penceramah, tetapi sebagai orang yang ingin mengongsikan, ingin menceritakan. Kita just story saja, kita elak-elak saja, kita santai-santai aja pada pagi ini. Sebab nak ceramah memang tak sesuai untuk saya ceramah di hadapan anda, lebih-lebih lagi di hadapan Datuk Jafni. Saya sebenarnya kalau depan Datuk Jafni saya memang selut lah, sebab apa yang beliau buat itu, apa yang kita lihat, selalu beliau berkhidmat untuk masyarakat, berkhidmat untuk umat, itu ada salah satu contoh yang mungkin kita boleh lakukan. Dan saya pasti anda pun dah nampak sebagai apa mana sebesar ataupun istiqomahnya beliau untuk berkhidmat untuk masyarakat, dan mungkin kita boleh jadikan dia sebagai contoh kepada kita, teladan yang baik. Di samping kita melihat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat live di antara mereka-mereka yang hebat di hadapan kita, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah kita berada di dalam satu situasi yang sangat hebat. Tuan-tuan, ustaz-ustazah, dan saya sedia maklum juga bahawasanya ada barisan AJK bersama dengan saya. Sebab sekolah agama saya tak rasa ada guru yang sebanyak hampir 40 orang ni. Maka sebahagian besar juga adalah daripada barisan AJK. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, okey, muridnya mungkin ramai. Sekolah Kota Kulai, sekolah bandar, mungkin muridnya menjejah angka ribu. Jadi tuan-tuan, tidak mengapa walaupun mungkin kita tak ramai, kita bukan kuantiti yang kita pentingkan. Seperti mana sahabat Badar, dalam peperangan Badar, mereka hanya ada 313 orang sahaja, mengharungi, menentang, melawan 1000 orang tentera Quraisy. Yang mana yang lebih sedihnya, ni saya nak ceritakan sebenarnya ada sedikit kaitan lah mungkin dengan kita. Mungkin Tuan Pengurusi Badan Kebajikan boleh take note sikit, insya-Allah. Ni bukan sebab saya juga pernah bersama dengan anda, jadi saya tahu bagaimana keadaan di sekolah, dan saya rasa sekarang ni lebih baik. Cuma kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, inilah agama. Inilah agama di mana sahaja situasinya lebih kurang. Bukan kita nak mengatakan bahawasanya agama diketepikan. Mempunyai sekolah agama, mempunyai satu pendidikan yang baik, khususnya di negeri Johor ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menepoti ataupun yang memula-mula mencadangkan pendidikan seperti ini. Walaupun mungkin bukanlah dhaif, agak kekurangan nak dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang ditaja oleh sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, kita lihat balik dalam peristiwa peperangan Badar, yang mana mereka hanya mempunyai 313 orang dengan kelengkapan yang tak cukup, yang menggunakan menggunakan dahan korma yang patah. Saya ingat dulu kat sekolah agama nak dapat pembaris, kalau dah patah tu pun susah tau. Nak dapat pembaris tu, dulu kita zaman awal hujung 2009 2010 kita masih ada lagi pembaris kuning tu. Kalau kadang-kadang terpukul dekat meja, terpatah, nak claim balik, nak dapat baru, tak dapat. Ni macam Ashabul Badar lah, dia pakai pelepah korma yang patah, dia menggunakan kenderaan yang biasa-biasa saja, berapa ekor saja unta yang ada, tetapi semangat dan keikhlasan Ashabul Badar ini dapat menjadi satu peperangan yang mana
menyebabkan mereka ini dijamin syurga walaupun masih di dunia. Kan? Dan mereka tidak tewas, bahkan mereka memenangi peperangan tersebut dengan keikhlasan yang mereka ada. Dan kalau kita lihat Nabi SAW pada malam Ashabul Badar itu, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, kalau engkau berikan kejayaan kepada mereka, bahawasanya mereka ini adalah golongan-golongan yang mana akan meneruskan perjuangan engkau. Mungkin guru besar boleh start doa malam ni, insya-Allah. Nak doakan untuk ustaz-ustazah, anak-anak buah di bawah kita, ataupun mungkin pengurusi badan kebajikan boleh doakan untuk AJK. Nak jadi AJK sekolah agama ni pun bukan semua orang nak, sebab yelah duit pun tak banyak kan. Aktiviti pun tak best sangat kan. Tapi dia kalau tak ada keikhlasan yang besar, sebenarnya kadang-kadang kan, bukan semua yang nak perkara ini. Tetapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berdoa, dan Nabi SAW berdoa, Ya Allah, kalau engkau ambil mereka, Ya Allah, maka kemungkinan agamamu akan terhenti. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah kehebatan. Bukanlah kuantiti yang kita bayangkan ataupun kita impikan, tetapi kualiti yang kita cuba terapkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada barisan AJK dan juga guru sekolah agama Kota Mulai, guru besar dan sebagainya, kerana berjaya untuk membuat satu program yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti mana Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Tuan-tuan puan-puan ila akhir ayat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum, sesungguhnya laqad kana lakum, sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik teladan, sebaik-baik kegembiraan, sebaik-baik contoh. Uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi sesiapa sahaja, for anyone, untuk sesiapa sahaja yang mana menginginkan kerahmatan Allah, menginginkan keredaan Allah, menginginkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tak kisahlah siapa pun kita, tak kisahlah di mana pun kita. Kalau kita sebagai suami, bagaimana kita nak jadi uswatun hasanah seperti Nabi SAW? Bagaimana kita nak jadikan Nabi SAW ini sebagai ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita? Adakah kita dah beri yang terbaik? Kita lihat balik bagaimana Nabi SAW sebagai seorang suami. Aisyah radhiyallahu anha dia bagi tahu, sesungguhnya Nabi SAW, antara ni sifat Rasulullah kan. Kita ni kadang-kadang kan, Datuk, kita kadang-kadang kita nak jadi yang nak terbaik macam Nabi SAW ni, kita ikutlah apa yang Nabi buat. Aisyah radhiyallahu anha kata, wahai, sesungguhnya Nabi SAW ada masanya dia main kerja-kerja. Datuk, Nabi SAW ada masanya dia main kerja-kerja. Main kerja-kerja dengan Aisyah. Main kerja-kerja dengan Aisyah. Tu Nabi dengan Aisyah lah. Kalau Datuk dia kerja-kerja dengan Datin kan. Kalau kerja dengan orang lain dah jadi lain pula kan. Viral pula lepas ni kan. Main kerja-kerja. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ini Nabi. Nabi dia main kerja-kerja. Cuba kita bayangkan Ustaz Mazlan main kerja-kerja dengan wife. Ustaz Mazlan ada wife Ada. Ada isteri Satu ke dua ke tiga? Satu. Masya Allah, setia pada yang satu. Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan. Kalau tak pun mungkin kita hari ni kita buat sedikit panggil apa, latihan insya-Allah. Macam cikgu-cikgu, ustaz-ustazah. Okey, mari kita buat latihan minda. Hari ni kita buat sedikit latihan minda. Saya bersama dengan anda semua, kita buat latihan minda. Cuba kita imagine. Imagine. Tengok putih ni kurang sikit. Maklumlah sekolah sampai darjah 6 je, lepas tu cepat hantar pondok, tengok putih kurang sikit. Kan? Kita cuba bayangkan, bahasa kita bayangkan. Kita bayangkan bagaimana kalau suami kita kejar kita. Cuba kita bayangkan. Kita santai-santai je bagi ni. Kita tak nak stres sangat.
Sebab saya tahu anda semua tengah stres, ustazah semua tengah stres nak siapkan budak-budak nak sekolah, anak-anak murid nak sekolah, arahan GPAD pula, guru besar pula kan, dan sebagainya. Itu arahan. Jadi kita lapang sikit dalam masa 1 jam ni, insyaAllah kita tak lama. Okey, 1 jam ni kita lapang sikit, kita bayangkan. Cuba kita bayangkan kalau suami kita kejar kita macam mana. Ni dah terbayang dah kan. Janam kan. Macam cerita Hindustan tu kan. Bukan jahanam janam. Okey, kalau jahanam tu jadi lain. Okey, jahanam tu kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau Ustaz Mazlan lepas ni, kalau Datuk Japti lepas ni lari dengan Datin dekat luar rumah. Main lari-lari dengan Datin dekat luar rumah. Itu memang jahanam. Sebab apa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan ayang kita lari kan, kejar suami isteri kita dekat luar rumah. Dah jiran kata ni kenapa ni kan, pagi-pagi Maulidur Rasul ni, petang-petang Maulidur Rasul ni makin short Datuk ni kan. Jadi kita kena lari kan, tempat orang tak tahulah, orang tak ramai. Nabi SAW dia lari dengan Aisyah dalam rumah. Cuba kita bayangkan balik ni, bagi tahu abang, jom kita main lari-lari. Sebab tadi saya dengar Nabi SAW main lari-lari dalam rumah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah kan. Best ke? Sangat best kan. Ni ayat saya lah, biasa dalam live kan, dalam live Facebook saya kan. Best ke? Sangat best tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dapat lari-lari dengan isteri kita dekat rumah. Allahu Akbar kan. Lari tu maknanya happy ke marah? Ada ke? Saya nak tanya ustazah dekat hadapan saya ni. Saya nampak siapa ni? Ustazah siapa ni? Kan Ustazah Salwa. Ustazah Salwa. Ustazah Salwa ni antara family yang happy kan. Kita selalu tengok dia happy dengan family. Tahniah ustazah. Contoh yang baik kan. Jadi ustazah kalau lari dengan suami tu, maknanya ustazah tengah happy ke ustazah tengah marah agak-agak? Kan? Of course bila kita lari dengan suami kita tu maknanya kita tengah happy lah kan. Tengah happy kan. Maklumlah mungkin kan, suami baru lepas bawa jumpa Habib kan. Suami baru lepas bawa jumpa Habib kan. Maklumlah sekarang ni apa tu, air bukan air Sina. Yang terbaru ni apa? Air Lestari, air Sina. Yang penting air lah kan. Air baru masuk kan. Jadi dapatlah kan, dalam 1,000 ke apa tu, bulan lepas tu ada lagi kumpul pula kan, dapat bonus kan. Suami kata yang jom layang kan, seperti dengan Maulidur Rasul ni tak lama lagi, yang jom kita pergi jumpa Habib. Kita jumpa Habib kan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, I leave you. Okay. Kita pun ya Allah dia suruh asyik insaf. Sebab apa? Sebab suami nak ajak jumpa Habib. Tak tahu Habib mana nak buat jumpa kan. Ayang siap-siap, pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangi. Kita pun cakap bang kan, mana boleh pakai wangi-wangi, nak pergi jumpa orang alim ni tak boleh kan, pakai biasa-biasa. Tak apa, hari ni abang nak awak pakai wangi-wangi untuk abang kan. Kita pun okeylah, tak apalah. Suami suruh, kita buat je lah. Suami kalau suruh tuan-tuan, kita buat aja kan. Isteri ni nak masuk syurga senang. Sebab saya nampak ramai perempuan kat sini, saya rasa. Betul ke? Ustazah Ummu kan, ramai wanita kan. Sebab maklumlah sekolah ni pun, sekolah agama ni pun, kalau dapat ustaz ni dah rahmat sangat dah sebenarnya. Dapat ustaz baca doa, tadi saya dengar ustaz baca doa, ustaz senyum kan. Kan betul ke betul? Kan dapat ustaz seorang 2 orang ni rahmat dah. Lagi kalau dapat guru besar ustaz, woi selamat sikit. Imam memang dia. Sembelih ayam memang dia. Kan ibadah haji korban nak buat latihan memang dia. Kan? Jadi ustazah boleh relax sikit sebab ada cikgu lelaki ataupun ustaz dekat sini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak cerita apa saja malam ni ustaz. Okey tuan-tuan, kita bayangkan suami kita ajak kita pergi Habib, kita pun happy kan. Kita pun naik kereta ni cerita taat lah. Saya cerita sikit, tak ingat balik kan. Isteri ni dia nak taat dengan suami, bukan susah. Isteri nak masuk syurga, Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya isteri yang solehah. Ni Nabi Nabi bagi tahu. Allahu Akbar. Kalaulah ditakdirkan kita semua isteri yang solehah, insya-Allah. Sama-sama kita doa tuan-tuan. Mungkin suami-suami yang ada kat sini, saya ajar satu tips pada pagi ini. Saya memang suka bagi hadiah. Jadi hadiah yang saya nak bagi hari ini adalah tips untuk kaum lelaki. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh juga digunakan untuk kaum wanita. Kita tinggal tukar je nanti.
Kan tips dia adalah kalau nak dapat keluarga bahagia, Nabi ajar banyakkan doa untuk pasangan, sebut nama isteri dan bin dan binti. Okey, malam-malam bangun, malam tahajud ke tak kisahlah, paling kurang setiap hari mesti ada sekali sebut dalam doa khusus. Lepas sembahyang fardu ke, lepas sembahyang sunat ke, tak kisah. Kalau kita memang alhamdulillah bangun tahajud setiap malam, kita bangun tahajud tu lebih baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya nak sharekan, tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Kalau kita masuk tanda saja, macam contoh Tuan Guru Besar ada bagi assignment dekat kita. Kan, ataupun Datuk Jeff ada bagi assignment dekat AJK, kena buat sekian-sekian benda. Kadang-kadang tak dapat nak idea. Bila idea datang? Bila idea yang paling mujarab datang? Siapa boleh share dengan saya? Boleh komen sikit. Kan, saya nak tengok. Kan, bila idea paling cepat datang? Kan, tengah dia santai je, kita duduk idea tu datang. Bila masa? Nak boleh tolong komen sikit sebab kita mutual kan. Kita mutual ni, saya nak tengok sikit komen kalau ada komen. Kalau ada yang sudi nak komen bersama dengan saya. Kan? Tuan-tuan, boleh komen insya-Allah. Kan? Ataupun nak cakap, boleh terus cakap, kita ambil sikit shot, boleh cakap. Okey, bila agak-agak idea paling mudah datang. Dan dia kalau saya cakap pada dia, iyalah betul jugalah ustaz. Boleh? Ada komen? Okey. Tengah melabur. Masya-Allah, pandai siapa yang cakap tu? Tengok sikit muka. Betul subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Allah. Walaupun Nabi SAW ajar kita sunnah kalau masuk tandas kena cepat-cepat. Dan kena tandas kena cepat-cepat sebab itu tempat yang tak baik. Tetapi subhanallah, bila kita melabur tu tadi, tak kisahlah buang air. Dia especially buang air besar pagi. Pagi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan satu hari tak ada buang air besar sekurang-kurangnya sekali, maknanya tuan-tuan tak sihat. Kan? Jadi kena tengok kalau tak ada buang air besar, maknanya tak sihat, kena cari suplemen, amalkan madu, amalkan habatus sauda untuk kesihatan diri kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tengah melabur. Dan subhanallah, kan takkanlah kita nak cari idea tengah melabur je kan. Sebab tu kalau tapi keluar tandas terus lupa. Sebab tu masuk tandas bawa note. Bawa iPad, bawa phone. Kan, datang idea terus tulis. Kan? Dan puan-puan dan dirahmati. Subhanallah, Allah Taala jadikan. Betul tak? Kan, ramai yang setuju kan. Walaupun kadang-kadang dia ada suasana kan bau-bauan yang tidak berapa elok, tapi subhanallah, ni saya nak cerita tentang, sebenarnya bukan nak cerita pasal pasangan, nak cerita pasal adab Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan kita masuk tandas dengan kaki kiri, dengan pakai selipar. Tuan-tuan mesti boleh cakap sebab saya selalu pergi rumah orang. Kalau nak pergi tandas, saya tengok tak ada selipar, saya tak jadi masuk. Pertama sekali dengan bab taharah, kita kena jaga. Yang kedua, dia adalah segi bab kesihatan. Yang mana saintis mengkaji bahawasanya kuman akan masuk melalui kaki kita. Daripada dan tandas tempat yang sangat kotor, betul tak? Jadi tolong take note dekat anak-anak murid, bagi tahu awak balik nanti ataupun buat ritual bila-bila ke, selalu ingatkan suruh mak ayah mereka sediakan selipar dalam tandas. Nampak macam basic kedai RM2 pun ada jual. Tapi subhanallah, selagi mana dia masuk tandas pakai selipar, selagi itulah tuan-tuan dan puan-puan akan apa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk tandas pakai selipar, jatuh, syahid pula, meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati itu mendapat pahala mati syahid kerana apa, sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini basic tuan-tuan, ini basic kehidupan yang kita lakukan. Dan benda ini sangat wow. Sebenarnya benda very basic, tetapi benda yang sangat wow. Dan sebenarnya benda yang wow ni bukan benda yang kena powerful sangat. Santai-santai aja. Contoh apa saya bagi tahu. Contoh hari ni ramai orang yang sedang bergaduh suami isteri. Kan? Sedang bergaduh, sedang berkelahi. Kan? Ada yang komen sini kalau masuk tandas bawa handphone, isteri suspek. Betul lah. Itu maknanya ada track record tak bagus lah tu. Datuk setakat ni saya tahu. Datuk kalau bawa handphone dalam tandas, maknanya Datuk tak dicurigai sebab Datuk ni masya-Allah kan. Saya tak bawa ustaz. Tak apa. Okey, baik. Okey dah. Saya tahu Datuk tak buat. Tapi kalau terbawa tu maksudnya isteri okey je sebab masya-Allah kan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ni nak cerita benda basic.
Benda basic. Macam mana nak bagi keluarga bahagia? Kadang-kadang ada tuan-tuan dan puan-puan kita lihat kadang-kadang anak-anak kesian mereka murung dan sebagainya. Kalau tanya mak ayah bergaduh dekat rumah dan sebagainya. Itu je sebab mereka murung. Jadi macam mana sebenarnya nak jadi elemen keluarga yang bahagia tu tadi? Nak jadikan keluarga yang bahagia. Kita ikut macam Nabi buat aja. Bukan susah mana pun. Kan? Bukan susah mana pun. Kan? Lari dengan isteri. Kan? Ajak lari-lari dengan isteri. Nabi SAW kalau berlari dekat rumah, ada kalanya Nabi menang, ada kalanya Nabi kalah. Kan? Agak-agak lah kalau Ustaz Mazlan ni, kan, guru besar kita kalau lari dengan wife dia, siapa menang, siapa kalah. Kan? Agak-agak lah. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Saya rasa Ustaz Mazlan yang menang ni. Kan? Sebab Ustaz Mazlan ni saya tengok orangnya sadar kan. Mukanya ceria, Masya Allah. Tengok Ustaz, Ustazah semua senyum. Maknanya saya tahu Ustaz ni orang yang sangat baik. Pemimpin yang boleh dicontohi. InsyaAllah. Jadi lepas ni nanti bawa lah sup ekor. Hari ni Ustazah Siti Rohani bawa sup ekor. Besok Ustazah Salwa bawa kari papki. Besok Ustazah Umu bawa Ustazah bagi Ustaz Mazlan kan. Mana boleh laki menang? Mana boleh laki menang? Dapat ceramah pun emosi. Dekat ceramah pun emosi. Subhanallah. Sebab itu ni suami saya nak bagi tips tadi ni banyak tips sebab yalah kita ni kerja kita nikahkan orang. Saya suka kalau orang nikah. Lebih-lebih lagi kalau lah Ustaz Mazlan orang macam Datuk Jack ni kan nikah banyak kali, saya suka sebenarnya. Sebab pertama sekali kan pertama sekali dia bagus membantu. Yang kedua tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah minta ustazah tolong jangan left minta ustazah tolong jangan left Ini saya kat sebelah ni Ustaz. Tak apa Datuk, tak apa. Saya ada closing nanti. Ni cerita je dulu, cerita je. Datuk jangan takut Datuk. Datuk still boleh tidur dalam bilik malam ni. Cuma biliknya sama ada bilik master bedroom ataupun bilik store. Antara dua je. Okey. Tuan-tuan puan-puan, adik minta Datuk jangan left dulu, jangan left. Saya just nak cerita je. Sebab yelah Maulidur Rasul, kita nak cerita pasal Nabi. Kita nak cerita pasal Nabi. Dan Nabi, kalau saya nak cerita Nabi lahir 12 Rabiul Awal ni bukan tempatnya. Sebab yang ada hadapan saya ni ustaz, orang hebat-hebat, ustazah. Jadi tak perlu nak cerita tu. Kita just cerita the basic and the benda yang kita hari-hari buat. Itu je. Kan? Supaya apa tuan-tuan? Supaya Nabi SAW bagi tahu. Man ahya sunnati indal fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman mana manusia tidak inginkan sunnah Nabi. Apa contoh sunnah Nabi? Sunnah Nabi paling basic. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat hari ni kan, kita tengah-tengah makan, kita nampak suami suapkan isteri dia, kita kata alangkah baiknya kalau inilah suami. Kan? Happy tak ibu-ibu ataupun puan-puan yang dirahmati Allah kalau suami kita suap kita? Kan? Suap makan suap makan. Suap lain tu selalu dah, suap makan. Okay, are you understand? Suap makan. Okay, happy betul tak? Kan, rasa kita lah wanita yang paling bahagia. Pula tengah-tengah suap tu tadi ada chili sauce. Datin Datin ada kat sini saya tak nampak muka Datin tapi saya rasa Datin ada sebab Datuk pun dah declare tadi. Datuk cuba bayangkan tiba-tiba ada chili sauce Datin dekat bibir ni tadi. Allahu Akbar, suami kita alah chili sauce, cepat-cepat pergi ambil tisu. Kan, sekarang tisu tak ada kat atas meja tisu lokek sikit dekat kaunter, pergi ambil. Tengah makan ni, suami lapar tapi nampak chili sauce dekat bibir isteri. Ambil tisu, lap bibir dia. Subhanallah. Kita akan rasa, ya Allah, akulah wanita paling bahagia di dunia. Betul ke sangat betul? Siapa yang sokong? Cuba angkat tangan sikit lah. Angkat tangan sikit. Sihat. Yes, betul. Kan? Nampak tak? Hari ni saya ajar tips mahal tu Datuk. Hari ni saya ajar tips mahal. Sebenarnya benda basic tapi subhanallah. Kalau lah agak-agak lah kalau dia makan tadi bersuap, dia makan tolong bersihkan chili sauce dekat mulut, agak-agak lah itu keluarga bahagia ke keluarga sengsara tu agak-agak kan. Dan the basic adalah anak-anak kita akan berbuat. Saya lately ni ialah anak saya dah mula besar. Datuk pun dulu Datuk Jafiq selalu cakap dengan saya kan. Alhamdulillah Datuk selalu nasihat saya kan, dia bagi tahu nanti anak-anak dah besar
dan sebagainya, ustaz akan nampak tindakan anak-anak tadi. Dan saya nampak yes, betul. Betul tak tu? Maknanya budak-budak ni dia akan bercerita antara dia adik-beradik ikut apa yang kita buat. Ustazah setuju tak kalau saya cakap anak-anak kita kadang-kadang dekat rumah, dia duduk dengan adik-beradik dia akan, contohnya konon-konon dia akan ambil buku kan. Dia akan ambil buku, dia cakap kan, ni kakak nak siapkan buku persediaan ni. Ni kalau tak siap buku persediaan ni nanti pelawat datang kan. Nanti kakak kena marah tau dengan guru besar. Nampak ke tak nampak? Dia cakap lah apa yang kita buat, subhanallah kan. Jadi maknanya dia akan bercerita besok dia balik sekolah ataupun dia buat Zoom, dia akan cakap dengan kawan dia, mak engkau contoh satu lagi, contohnya makan dia akan cakap, mak engkau, bapak engkau suap tak mak engkau makan? Bapak engkau suap tak? Macam tak lah. Bapak aku suap tau, siap lap sos dekat pipi mak aku. Nanti besok dia balik rumah, ayah kawan saya kan, ayah dia suap tau, cuba ayah suap mak. Nampak tak? Dia anak sedang berdakwah sunnah tau. Kalau kita cakap rukun Islam 13, rukun Islam 5 lah, rukun sembahyang 13, dia tak ingat kan tuan, tapi dia ingat dia view yang dia nampak, apa yang kita buat. Nampak ke sangat nampak? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah kebahagiaan. Belum cerita lagi Nabi SAW, Aisyah, ada juga berikan dalam hadis, Nabi SAW akan mandi sama-sama dengan isteri. Nabi mandi dengan isteri dia. Kan? Wow ke sangat wow. Mandi swimming pool sama-sama tu biasa. Ni bukan mandi dekat swimming pool tau. Ni mandi dekat tandas master bedroom. Okey. Siapa yang hari ni last mandi dengan isteri dia? Bila last dia mandi? Real itu bahagia. Ya betul. Nampak tak banyak komen yang sangat motivate. Kan? Kita mandi dengan isteri pun sunnah Nabi SAW. Diroskan isteri, isteri diroskan suami, kan? Kalau geram sangat nampak kawan sebelah tadi pergi sekolah, kan maklumlah sekarang dah start pergi sekolah kan, dengar suami dia belikan dia hadiah celebrate air jadi, kan? Kawan dia dapat celebrate air jadi, kita suami terlupa celebrate air jadi, kan? Kuatkan sikit value air panas mandi tu, jiros suami, lupa sangat, dia ingat air jadi apa. Contoh kan, anak ketuk pintu tak ada masalah kan, anak ketuk pintu buka. Anak ketuk pintu jangan dibiarkan, nanti anak risau, dah kenapa mak bapak aku dalam tandas tu kan, jatuh ke, meninggal ke kan. Anak ketuk pintu tu buka, tapi jangan buka semua, buka sikit je. Nak apa? Nak apa ngah? Mak, ayah buat apa tu? Mak, ayah tengah gotong royong cuci tandas. Jangan bagi tahu mandi, kantoi. Bagi tahu mak ayah tengah gotong royong cuci tandas. Ni Ustaz Mazlan ni saya tengok dah agak berapa Ustaz? 5 series ada? 50 lebih ke? Dah ada cucu Ustaz? Ada cucu ke belum? Belum ada cucu. Kalau yang dah ada cucu kat rumah tu, kalau mungkin ada AJK yang dah ada cucu. Tapi Ustaz kalau tiba-tiba je suami jadi romantik, tiba-tiba pun takut juga. Jangan takut kalau suami romantik. Kalau suami romantik, maknanya dia baru lepas tengok live Ustaz Ismail Sajiman. Kalau suami romantik tiba-tiba dia baru lepas tengok live saya. Tuan-tuan kalau nak suami yang agak-agak macam degil, angker kan. Kalau isteri yang angker, isteri banyaklah. Isteri tak angker, isteri okey kan. Biasa suami ni yang angker, pergi mancing tak balik-balik. Dah lah cuti sekali-sekali, tiba-tiba balik sibuk mancing dan sebagainya kan. Bukan saya nak kata mancing tak bagus. Cuma kalau berlebihan, benda kat dunia ni, berlebihan sangat pun tak bagus. Contohnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, suka sembahyang. Kalau asyik sembahyang aja kan, tak pergi beli nasi, tak pergi beli makan kan, tak cari rezeki pun tak bagus tuan-tuan. Apa je dekat dunia ni walaupun benda tu bagus, tapi benda tu berlebihan jadi tak bagus. Nabi SAW bagi tahu, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Maknanya sembahyang pun biasa-biasa kan, ngaji pun biasa-biasa, ada masa ngaji, ada masa gurau kan. Tengah-tengah baru nak ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, terbuka pintu tandas, tengok rumah baru lepas mandi. Sadaqallahul azim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni rahmat daripada Allah ni. Rezeki ni jangan dibiarkan. Rezeki tak salah alamat. Maksudnya baru nak start ngaji tu Ustaz Mazlan, tiba-tiba nampak pula bau-bau wangi pula, jangan
jangan diteruskan mengaji tu. Gunakan kesempatan ini, kan? Sebab apa Nabi SAW bagi tahu, likulli tasbihatin sadaqah, walikulli takbiratin sadaqah, walikulli tahmidatin sadaqah. Subhanallah sedekah, tahmid sedekah, Allahu akbar sedekah. Kan orang kaya kata, kan, dan bila kamu memberi, kan, bila dengar macam ni, sahabat yang lain datang, wahai Rasulullah, orang kaya tu pun dia buat juga macam ni, wahai Rasulullah, kan, maka berilah sedekah. Kami nak bagi sedekah apa, wahai Rasulullah? Kan kami duit pun tak ada, kami orang susah. Nabi SAW bagi tahu, mendatangi isteri kamu itu juga sedekah. Boleh Ustaz? Ustaz Mazlan nama. Sebab saya tengok kat sini Ustaz Siti, saya tak dapat nak musik. Ustaz Mazlan ke? Ya. Betul ke nama? Tadi saya tak ingat, lupa nak screenshot tadi. Ustaz lah yang penting, Ustaz answer baca doa ni, kan? Azim. Mendatangi isteri pun sedekah. Ustaz dah kahwin ke belum, Ustaz? Dah kahwin ke belum? Dah, Alhamdulillah. Bagus. Maknanya saya di bawah lingkungan yang betul lah. Takut ada orang yang belum kahwin. Kalau belum kahwin, cepat-cepat kahwin. Kan online. Sementara nikah kat pejabat ni, nikah cepat-cepat jimat. Duit hantaran tu boleh guna untuk buat shopping. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kan? Mandi dengan isteri pun sunnah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Engkau jirut aku jirut kau. Kan? Kalau geram punya pasal, semalam ngetih kat kedai mak janda lama sana, tak balik-balik. Kan? Ambil baldi tu lingkup kat kepala dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ni cerita. Ni cerita. Tuan-tuan, puan-puan. Ni benda yang basic tu tak? Tapi subhanallah, kan? Okey. Ini benda yang sangat mujarab. Bila anak-anak lihat kita bagi, sebab kita stres. Saya faham, jadi cikgu, jadi AJK ni stres. Bagaimana kita nak pastikan stres kita hilang? Jadi dengan inilah kebahagiaan. yang kita buat. Dan benda yang basic kehidupan suami isteri. Okey, pegang tangan tengah jalan. Nabi SAW kalau jalan, dia akan pegang tangan isteri. Kan? Dia akan pegang tangan isteri dia, akan jalan sama-sama. Subhanallah, kan? Petang ni bawa, hari ni cuti betul tak? Pergi bawa isteri jalan-jalan, pergi Pontian juga, dah boleh retas negeri, retas daerah, kan? Pergi tepi-tepi laut, kan? Pergi tepi-tepi sungai, kan? Dekat Gunung Bulai pun saya tengok dah buka, jalan-jalan, pegang tangan isteri. Kalau boleh nak extra value, dokong isteri kalau nak extra value, kan? Cuma kadang-kadang je lah keadaan tidak berapa mengizinkan. Maklumlah, isteri terlampau bahagia. Bila terlampau bahagia, dia agak yang faham, tak faham tu lah. Tak larat suami nak dukung, tak apa. Sama ada dua choice. Sama ada isteri jadi kecil ataupun suami membesar. You can choice anyone you want. Okay, kalau nak dukung tak boleh. Oleh kerana sebab had muatan dah terlebih, sama ada ustazah diet, kecilkan badan, ataupun suami minta dia besarkan badan. Tuan-tuan, puan-puan, benda basic ni tuan-tuan, kita buat dan subhanallah, dia akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, saya suka datuk ke ustaz ke, kan, kahwin, kan, orang lelaki kahwin bukan apa, kan. Yang kedua adalah supaya setiap satu kali enjut 100 datuk, kan? Cuba bayangkan kalau kat sini semua 4, maknanya dah 4 kali 100, 400 kali 3, saya tengok ni dah 1200 tak allowance saya bulan. Terbaik. Ini saja je lah ya. Saja je. Jangan tidur luar. Jangan biarkan suami anda tidur luar. Kerana saya nak cerita pasal wanita. Wanita ni Nabi SAW bagi tahu dia adalah golongan yang paling mudah masuk syurga. Wanita ni, puan-puan ni, ustazah-ustazah ni paling mudah masuk syurga. Tetapi yang malangnya, mereka paling ramai dalam neraka. Dan saya doakan mudah-mudahan ustazah, puan-puan, isteri-isteri kita digolongkan di antara ahli-ahli syurga. Yang mana tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ahli syurga, bukan ahli syurga yang biasa-biasa. Ini saya nak bagi tips untuk kaum wanita pula. Tadi saya bagi tips untuk kaum lelaki, sebut nama isteri dalam doa, sebut nama dia dan ayah dia. Kalau anak-anak kita namanya Tutu Muhammad bin Muhammad Jafni, sebut nama dia. Sebab sunnah dalam doa sebut nama. Nabi ajar untuk doa khusus sebut nama. Sebut nama. Dan sangat mujarab tuan-tuan. Memang sangat mujarab. Please.
amalkan dalam kehidupan. Kalau kita ada anak murid yang degil-degil, mungkin anak murid yang tak pandai, yang lambat dan sebagainya, sebut nama mereka. Sebut nama. Sebut nama. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itu akan menyebabkan kemakbulan terus datang. Bukan Allah tak tahu, bukan. Tetapi bila kita sebut, maka ada pengkhususan dekat situ. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dan seterusnya dalam kehidupan kita ini, di samping kita nak sharekan tadi tips, tips kaum wanita. Harap nama yang betul. Harap nama yang betul-betul. Isteri selalu jelik. Yes, betul. Jangan salah sebut nama. Sebutlah nama isteri kita. Sebab apa? Orang wanita ni dia suka nama dia disebut. Nanti ingat saya nak cerita pasal Habib tadi. Tak habis cerita Habib tadi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya cerita apa tadi? Nak cerita pasal orang perempuan nak masuk syurga senang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri yang solehah ni tadi, dia akan masuk syurga 500 years. Khamsami'atin sanah. 500 tahun lebih awal daripada suami dia. Cuba kita bayangkan. Nak masuk awal dekat syurga tu untuk apa? Lama sangat. Untuk membuat persiapan bagi menyambut kedatangan suami yang tercinta. Allah Akbar. Datuk, bayangkan Datuk masuk syurga 500 tahun lebih awal, Datuk. Macam mana make up dia 500 tahun? Make up yang 50 minit tu pun kita dah pening dah. Kan? Ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah ni, ada satu make up yang lebih besar daripada simplicity. Ni saya nak bagi jimat. Saya nak bagi jimat sebab kita nak menjana ekonomi dalam kita berniaga, dalam kita bekerja, dalam kita menjadi guru, kita nak jimat juga, nak sediakan aset untuk mempunyai kewangan yang baik, untuk mempunyai simpanan yang baik, insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, saya nak ajar benda yang mudah-mudah. Tuan-tuan pernah tak tengok mak kita kan sampai ketua pun tetap nampak ceria, tetap nampak wajah nur di muka dia. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, suami sekalian, yang suami tak ada kat sini, balik ni cakap dengan suami, minta setiap pagi, pastikan dah gosok gigi lah. Kalau belum gosok gigi tu lagi afdal sebenarnya. Kan? Siapa kalau nak belajar ilmu dalam panggil apa Tajul Muluk. Ustaz Mazhar biasa dengar lah kitab Tajul Muluk ni. Kau tengok Tajul Muluk ni, dia ada ilmu-ilmu yang sebelum gosok gigi tau dia afdal. Okey, tapi tak apalah kan. Kita ambil yang lepas gosok gigi, minta suami selawat 3 kali. Okey, suami selawat tak kisahlah selawat apa, selawat tip ke, selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke kan, tapi yang ringkas-ringkas saja. Dan kita baca selawat, minta suami selawat 3 kali dan minta dia sembuh dekat muka dia daripada atas sampai ke bawah. Minta suami sembuh dekat muka kita daripada atas sampai ke bawah. Sebab tu ceramah saya kalau belum kahwin cepat kahwin. Siapa yang ikut ceramah saya kalau belum kahwin kena cepat kahwin. Sebab sangat wow. Dalam kehidupan suami isteri ni memang sangat wow. Bukti sangat wow adalah kita punya guru besar pun tunjuk. Maknanya wow. Kehidupan suami isteri memang sangat wow kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, kita suruh dia sembuh daripada atas sampai bawah. Bukan semata-mata untuk cantik, tetapi dia punya tips adalah supaya suami kita sentiasa nampak kita cantik. Kita cantik untuk siapa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah? Apa untuk suami, betul tak? Dapat gembirakan suami, dapat gembirakan hati suami, dapat nampak cantik di hadapan suami, kan? Maka okey, bila nak habis ni, okey baik. Okey, kita sampai 11.30 betul tak? Kan? Insya-Allah. Ni bau intro ni saya belum sempat ceramah ni. Macam mana ni? Okey, tak apa. Kita akan habiskan juga 11.30 insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca daripada atas sampai bawah, kita sembuhkan insya-Allah. Lepas ni Ustaz Mazhar tak payah sangat beli makeup sebab isteri akan nampak sentiasa cantik di hadapan. Boleh Datuk insya-Allah. Ini tips. Banyak tips saya bagi pagi ni. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ini tips untuk isteri pula masuk syurga. Syurga ramai wanita yang dipenuhi oleh kaum wanita. Okey, tetapi oleh kerana kenapa ramai yang masuk neraka? Sebab Nabi SAW ajar isteri ataupun wanita tips untuk masuk syurga mudah saja. Kerjanya taat. Kerjanya apa? Taat. Bahasa Arabnya taat, bahasa Melayunya taat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, taat. Suami kata, ayang minta kopi O.
Baik bang. Suami minta kopi O. Buatkan kopi O. Bagi gelas baik sikit. Buat kopi O. Okey, buat sedap-sedap untuk suami. Ayang, abang nak jemput lah petang. Petang datang kan, ayang nak jemput lah. Abang nak jemput, buatkan jemput. Walaupun stres dekat sekolah tak habis lagi ni. Kan? Buku persediaan tak siap buat lagi ni. Kan? Carta organisasi tak siap lagi ni. Kan? Besok nak Maulidur Rasul pula, background tak siap lagi ni. Tak apa, buat aja untuk tuan. Yang best ni tuan-tuan puan-puan dan hadirat Allah, bila kita taat di subhanallah, banyak pahala yang kita akan dapat dan insya-Allah kita akan masuk surga 500 tahun. Boleh ke boleh? Siapa yang dekat sini azam nak jadi isteri yang taat? Boleh tolong angkat tangan sikit tak? Saya nak tengok berapa ramai isteri yang akan masuk syurga seperti mana Khadijah bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Boleh angkat sikit tak? Siapa ya? Okey. Baik. Tahniah saya ucapkan. Tahniah saya ucapkan. Jadi kalau suami minta kita taat kepada suami. Kan? Ayang. Okey, ayang. Okey, tolong sign borang ni. Baik bang, saya sign. Taat dah. Boleh? Boleh ke boleh? Kan? Saya tak bawa pula borang nikah ni. Kalau ada borang, suami suruh sign. Agak-agak boleh tak sign? Taat, suami suruh sign. Kan? Okey. Datuk dia tunduk aja, dia takut dia cakap. Okey. Baik tuan-tuan puan-puan dan dirahmati Allah, kalau tu tengok dululah, kan? Tengok dulu. Nak suruh sign borang tu tengok dulu, baca. Jangan main sign je. Ustaz cakap taat tadi. Yes, tapi tengoklah. Kan? Jangan sampai jangan sampai itu salah sign. Kalau dia sign untuk apa? Untuk allowance bulanan, it's okay. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, yang faham-fahamlah, yang tak faham tu dah abaikan aja pasal borang tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah kalau kita dalam kehidupan kita suami isteri dan juga dalam kita bekerja. Macam tadi saya cakap kan, kalau suami kan nak ajak pergi Habib, kita okey je. Kan kita okey je. Sebab apa? Sebab ada kebarangkalian rupanya suami nak ajak pergi Habib Jewels. Senyum dah masing-masing kan? Happy kan? Nak bawa pergi Habib Jewels. It's okay. Para suami di luar sana, berilah appreciate kepada isteri anda. Isteri anda dah banyak berkorban untuk anda. Okey. Malangnya ramai suami yang tak ada. Tapi tak apa, saya nampak ada rakaman di sini. Kan? Boleh rakam, buat CD ke, masuk pendrive tu. Masukkan dalam TikTok masing-masing ke. Kan? Share dekat suami, tag suami. Ataupun kalau tak nak, lepas ni tag suami masing-masing dekat TikTok saya, Ismail Sajiman. Kat situ banyak kita sharekan berkenaan tips jadi suami yang misali, isteri yang solehah dan sebagainya untuk keluarga yang bagi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bagilah hadiah kepada isteri anda. Okey, kalau tak mampu Habib Jewel, biasa-biasa pun tak apa. Dekat Kulai kita ada kedai isteri. Kan? Isteriku tak silap depan Aeon tu ada kan. Jadi boleh pergi sana. Tak payah, bukan mesti besar. Kan, kita buat pelaburan. Bagi tahu ayang ni abang belikan, kau simpan dia dulu. Awak simpan dia dulu untuk masa depan. Kita sedang educate wife kita untuk jadi isteri yang mempunyai penyusunan keuangan yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah dalam kehidupan kita bekerja. Kita bekerja, dalam kita menguruskan kerja yang kita bertanggungjawabkan kepada kita. Bagaimana kita nak lihat Nabi SAW? Nabi SAW buat macam mana tuan-tuan? Nabi ajar kita untuk jadi leader yang terbaik. Tak kisahlah, mungkin kalau dekat sekolah leader yang paling besar adalah Ustaz Mazdan sebagai guru besar. Mungkin tapi dalam kelas, siapa leader yang terbaik? Mungkin kita leader kepada anak murid kita. Kita sebagai guru-guru, mungkin kita leader kepada anak-anak murid ataupun guru-guru di bawah jagaan kita dan sebagainya. Kalau kita suami, kita leader kepada isteri. Kita lihat respected akan datang sekiranya leader dapat buat yang terbaik, dapat beri role model yang terbaik. Seperti mana Nabi SAW dalam peperangan Khandaq. Nabi SAW dalam peperangan Khandaq, apa yang Nabi SAW buat? Ketika mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat membuat parit. Parit di Khandaq. Okey, parit di Khandaq, buat parit. Parit di Khandaq tu, kalau kita pernah pergi Madinah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dekat Masjid 7 tu, apa yang terjadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dia parit bukan macam parit kita dekat parit Bilal ke, parit Salamon ke, bukan tuan-tuan. Parit tu daripada batu, dipecahkan batu sehingga kan adanya parit dan seterusnya sahabat-sahabat buat dalam keadaan kelaparan.
Dan sahabat-sahabat datang jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami dalam keadaan kelaparan, wahai Rasulullah. Kan? Maka mereka masing-masing buka baju. Itulah orang bawa-bawa ni kadang-kadang nak tunjuk kita buat. Tapi it's okay lah nak tunjuk bukti. Kan? Kalau tak tunjuk nanti kata tak buat pula kan. Kenalah tunjuk bukti. Jadi nampak dekat perut sahabat-sahabat semua ada batu yang diikat. Tapi Nabi SAW angkat bajunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi di perutnya bukan ada satu batu, bahkan dua batu. Nak bagi tahu Nabi lebih susah, Nabi lebih lapar, Nabi lebih menderita nak dibandingkan dengan penderitaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, sebagai leader yang terbaik, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai tak kisahlah apa sahaja jawatan yang kita ada, kita kena bagi more. Kita kena bagi yang terbaik. Kita kena bagi the best dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan grup yang kita bawa. Supaya apa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah? Supaya kita mudah dicontohi, kita mudah diikuti. Kalaulah orang tengok kita dah berjuang, kita dah berkorban, agak-agak orang bawah nak bising tak? Agak-agak mereka akan terus ikut ke ataupun mereka nak mempertikaikan apa yang kita buat. Itulah yang dipanggil kehidupan dalam grup leader. Dan seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sesusah mana pun, sepayah mana pun kita bekerja. Saya faham dalam tugas mendidik memang banyak struggle-nya, banyak kepayahannya, daripada segi pentadbiran, daripada segi anak murid, macam mana nak didik anak murid kalau anak murid tak achieve, tak capai target yang kita targetkan, kita pula akan dipersalahkan. Belum lagi berurusan dengan mak ayah. Sebab itu AJK, Badan Kebajikan, tolonglah, bantulah guru-guru ni untuk backing mereka. Sebab mereka ni sebenarnya dah buat yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin kita boleh tolong backing, bagi kesedaran, bagi kefahaman. Saya lihat alhamdulillah tuan-tuan dapat pengurusi Badan Kebajikan yang boleh dikatakan orang yang sangat berpengaruh ataupun boleh dicontohi. Kan saya lihat kita bantu balik cikgu-cikgu ni dan ustaz-ustazah ni bagaimana nak sebarkan kefahaman dekat mak ayah. Kadang-kadang dia ingat cikgu-cikgu ni dia relax je kan. Memanglah kita pergi ceramah pagi gini relax, tapi cikgu tak relax. Okey, cikgu tak relax. Cikgu ni sebelum ceramah macam-macam dia buat. Dia kejap lagi nak sambung balik kereta ni. Kan banyak benda nak buat, saya faham benda tu. Jadi kita tolong sebarkan, bantu. Kan kadang-kadang bila cikgu ataupun guru besar bercakap, mak bapak ni tak dengar sangat. Kan perlukan orang luar, perlukan third party macam badan kebajikan yang akan cakap dengan mereka ni supaya apa? Dia instead of sebagai mak bapak gitu. Kan cikgu badan kebajikan bercakap sebagai wakil kepada mak bapak sebab mereka pun ada anak dekat sekolah tu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah mereka akan lebih mudah faham. Okey, kesusahan, kepayahan. Dan tak salah saya bagi tahu tak salah kalau mak ayah, sebab kita sekarang ada media masa tuan-tuan. Kita ada media masa. Kalau ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang ada Facebook, tak salah. Saya tak pasti dalam segi pentadbiran salah ke tidak, tapi sekali-sekala boleh je kita sharekan dekat mak ayah. Mungkin kita buat live, kita tunjukkan video macam mana kita didik anak mereka, macam mana kita bantu anak mereka untuk belajar. Dan subhanallah, mereka akan lebih suka. Macam saya, kalau saya buat umrah, contoh saya buat umrah, ni saya cerita sikit lah pengalaman saya sikit, 2-3 minit. Kan, kalau saya buat umrah tu saya akan buat live. Macam mana bila kita tawaf kita buat live. Macam mana kalau kita masuk ke sungai kita buat live. Supaya anak beranak dekat rumah ni mereka tak risau keadaan mak bapak mereka yang bersama dengan kita. Itu contohnya. Begitu juga dengan anda. Sebagai guru, mungkin kita boleh gunakan media yang ada, TikTok dan sebagainya. Tak ada isu pun. Orang buat TikTok gila-gila gelik, kita buat TikTok gila-gila sampai ke dakwah. Kan, kalau kadang-kadang kalau tengok kan, saya sharekan dekat saya punya live Ismail Sajiman, saya punya Facebook Ismail Sajiman. Kalau tuan-tuan ada suami isteri, boleh follow saya punya Facebook, boleh follow saya punya TikTok. Banyak tips keluarga bahagia saya sharekan dekat sini. Tuan-tuan, kadang-kadang saya kata, Ustaz, saya ada TikTok. Ustaz pun ada TikTok ke? Orang masih pelik tau. Ustazah ni ada TikTok. Tapi kita gunakan media masa itu, kita gunakan medium yang ada tu untuk berdakwah. Dan subhanallah, banyak kebaikan. Contoh saya share kepada anda lah mungkin. Saya punya viewer tentang tips menjadi suami yang baik dalam TikTok dah mencecah hampir 30,000 view. Subhanallah, video yang sangat short dan sangat baru saja kita masukkan. Dan maknanya kedahagaan manusia kepada
kebaikan. Jadi mungkin ustazah boleh buat, mungkin mengajar, macam mana cara mengajar, boleh shotkan video, boleh share, dan subhanallah ini dakwah yang kita boleh sampai ke generasi yang mencabar ini. Supaya anak murid kita akan respect, ustazah pun buat dakwah melalui visual dan sebagainya. Jadi ini antara tips yang mungkin saya boleh sharekan. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila orang tahu apa yang kita buat, bila mak ayah tahu yang memang kita jaga anak mereka dengan baik, mereka akan lebih respect dengan kita, dan subhanallah mereka akan mudah kerjasama dengan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah itu sedikit tips pada pagi yang berbahagia ini bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan yang banyak kepada ustaz dan ustazah, para barisan AJK, pengurusi badan kebajikan, dan seterusnya semua yang ada kaitan dalam usaha menyebarkan dakwah pendidikan ini. Dan insya-Allah yakin dan percayalah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Keluar daripada rumah untuk menyebarkan ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah sedang mudahkan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dan ustazah, barisan AJK nak memastikan sekolah berjaya, sekolah dapat achieve yang terbaik. Usaha anda ini adalah usaha sedang memudahkan untuk jalan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, yang penting jaga niat kita, ikhlaskan hati kita, bertawajuh kepada Allah, bertawakal kepada Allah, banyakkan doa, dan jadikanlah Nabi SAW sebagai ikutan kita yang terbaik, sebagai role model kita untuk menjadi guru-guru dan insan-insan, pemimpin-pemimpin yang hebat insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurusi Badan Kebajikan Datuk Muhammad Jafni, dan juga Tuan Guru Besar Sekolah Agama Tuan Ustaz Mazlan, dan juga barisan guru-guru barisan AJK kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama dengan anda. InsyaAllah sama-sama kita doa, ada rezeki kita berjumpa lagi, dan mungkin masa-masa akan datang kita boleh berjumpa secara bersemuka. Kerana apa tuan-tuan, ceramah ni dia kalau bersemuka dia lebih best lah. Lebih senang nak menyakat sebenarnya. Kalau virtual ni dia menyakat sikit-sikit saja. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah saya ucapkan tahniah, istiqamah dalam usaha anda, pasti ganjaran syurga sedang menanti anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang amat berinformasi dan bermakna buat kita. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Sajiman Al-Hafiz atas kesudian memberikan ceramah pada pagi ini. Majlis diteruskan dengan tayangan video persembahan syarahan pendek yang disampaikan oleh adik Alia Suraya binti Muhammad Ali yang bertajuk Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang dihormati barisan para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru, kawan-kawan dan para hadirin sekalian. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkanlah cerita saya. Kawan-kawan, suatu hari baginda solat berjemaah dengan para sahabat. Terdengar suatu bunyi yang sangat mengganggu fikiran Umar Al-Khattab yang berada di barisan hadapan ketika itu. Bunyi itu terus berulang setiap kali baginda menggerakkan tubuhnya. Selesai solat, Umar terus bertanya
pada baginda. Apakah engkau sakit ya Rasul? Rasulullah menjawab, tidak Umar, Alhamdulillah aku sihat. Kami seperti mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan. Kami yakin kalau engkau sedang dalam keadaan sakit, wahai Rasul. Rasulullah tersenyum, manis sekali. Baginda kemudian mengangkat jubah sehingga bahagian perutnya terlihat dengan jelas. Alangkah terkejutnya Umar dan para sahabat melihat perut baginda begitu kempit, dililiti dengan kain yang berisi dengan batu kerikil. Ternyata baginda sedang menahan lapar. Firman Allah, dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai anak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Firman Allah lagi yang bermaksud sesungguhnya telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kawan-kawan, nak dengar kisah Rasulullah sebagai pemimpin keluarga? Rasulullah adalah seorang suami, seorang ayah yang sentiasa membantu keluarganya. Rasulullah juga sangat marah kepada suami yang memukul istrinya. Sikap baik Rasulullah terhadap isteri ini diakui sendiri oleh isteri baginda Aisyah yang meriwayatkan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul isteri dan membantunya. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan, Rasulullah sentiasa memimpin dirinya agar berlaku jujur sehingga dipercayai oleh kawan dan lawan. Ketika berniaga, baginda sentiasa memberitahu dengan jujur harga modal sesuatu barang yang dijual dan para pelanggan bebas membayar berapa harga yang mereka kehendaki. Kerana itulah barang-barang Rasulullah paling laku dan terlajak laris berbanding dengan peniaga lain. Hadirin sekalian, marilah kita berselawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran dari kisah ini ialah, pertama, kita mestilah mencontohi akhlak terpuji Rasulullah. Kedua, kita mestilah banyakkan selawat ke atas Rasulullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik alias Suraya binti Muhammad Ali merupakan wakil sekolah bagi pertandingan syarahan pendek sempena Maulidur Rasul peringkat daerah Kulai. Acara ini dibimbing oleh Ustazah Nur Hazwani binti Muhammad Surong dan Ustazah Siti Khairiah binti Abdul Ghaffar. Majlis diteruskan dengan sesi fotografi. Mohon kerjasama hadirin dan hadirat untuk membuka kamera bagi sesi bergambar.